Kita tukar handphone ni, bateri tadi habis. Okey, kita masuk muka surat 60 ya. Ijtihad dan perkembangannya. Pertama, ijtihad dan selok-beloknya. Erti ijtihad dan syarat-syaratnya. Ijtihad adalah bahasa Arab berbentuk masdar, nama terbitan, yang berasal daripada kata dasar ijtihada. Ya, ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ya. Yang artinya ijtihad itu maksudnya bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Ini dari segi bahasa ya. Yang kita nak pakai ialah dari segi istilah. Sedang menurut istilah para ahli usuliyin, usul ini adalah ulama usul fiqh, berbeza-beza dalam memberikan definisi. Jadi ulama usul fiqh banyak berbeza-beza takrif ini terhadap ijtihad. Di antaranya ialah ambil satu dua takrif ulama mujtahid. Pertama ialah di antaranya al-ijtihadu. Ijtihad itu badlul was'i, mencurahkan kemampuan, fi naili hukmin, untuk mendapatkan hukum syar'i, hukum syarak, amali, hukum syarak yang amali, yang praktikal, bi tariqil istinbat, dengan cara istinbat, cara mengeluarkan hukum bagaimana nak dapatkan hukum. Ini namanya ijtihad. Ya, dia menggunakan kemampuan, semua kemampuan dia, kebijaksanaan, kepandaian dia, untuk mengeluarkan hukum syarak yang amali dengan cara istinbat. Istinbat ialah cara menggali hukum, mengeluarkan hukum daripada dalil. Dalam menanggapi definisi tersebut, Imam Al-Amidi beranggapan bahawa kata badlul was'i, mencurahkan sekadar kemampuan, ke seluruh kemampuan dia, dalam definisi ini kurang tepat dan harus diganti dengan istilah mencurahkan segala kemampuan yang ada, iaitu guna perkataan istifragul was'i. Kalau badlu bagi je, tapi kalau istifrag, dia mengosongkan masa dia, untuk mencurahkan kemampuannya untuk mengeluarkan hukum. Ini seperti yang tersebut dalam takrif yang dibuat oleh Al-Amidi. Al-ijtihadu, ijtihad itu istifragul was'i, ialah memberi tumpuan, mengosongkan masa untuk kemampuan. Jadi tak ada peduli yang lain, seluruh kemampuannya dikosongkan, fi talabiz zanni, untuk mencari zanni, perkara yang zan, bi syai'in min al-ahkam syar'iyyah, mencari sesuatu daripada hukum syarak. Jadi benda yang zan, maka dia dicari hukum syarak. Yahussu minan nafsil ajzi anil mazidi alaihi. Jadi sifat ijtihad itu ialah dalil yang zanni, daripada hukum syarak. Yahussu minan nafsi, yang sampai kepada dirinya, al ajzi anil mazidi alaihi, yang tak mampu lagi untuk mencari tambahan. Maksudnya dia mencurah tu memang dia menggunakan seluruh kemampuan yang ada, barulah dia makan ijtihad, barulah katakan mujtahid. Artinya bukan dia bagi sikit-sikit tak, dia sampai maksimum dah, climax dah, lepas tu dia tak ada kemampuan dah.
Maksudnya dia mencurahkan segala yang ada pada dia untuk mengeluarkan hukum. Dan benda yang nak dikeluarkan itu ialah melalui dalil-dalil yang zanni, benda-benda yang bersifat zan, bersifat zan itu ialah benda yang qat'i, maka tidak boleh ijtihad. Yang boleh ijtihad ni ialah benda yang zan. Okey, yang 70% boleh. Selanjutnya, rumusan Al-Amidi tersebar. Rumusan Al-Amidi tersebut masih saja dianggap kurang tepat oleh sebahagian ahli. Dia kata, tadi Amidi menyalahkan orang lain, orang kemudian pula menyalahkan, bukan menyalahkan, berarti tak tepat definisi yang dibuat oleh Amidi. Sebab di dalamnya tidak memasukkan kata al-faqih. Dia kata mesti masukkan al-faqih. Okey, paras minah dia. Okey. Orang yang benar-benar menguasai dasar-dasar hukum fiqh sehingga harus menambahkan lagi kata al-faqih dalam redaksinya sebagai berikut. Jadi ditambah mesti ada faqih, sebab yang nak menggunakan seluruh kemampuan ni mestilah orang fiqh. Maka takrif yang tepat dia kata kena letak istifragul faqih. Al-ijtihad, ijtihad itu ialah istifragul faqih, iaitu menumpukan, mencurahkan oleh faqih, orang yang fiqh, yang ada ilmu, al-was'i, kemampuan dia, fi talabiz zanni, pada mencari pada hukum yang zanni sifatnya, bisyai'in minal ahkami syar'iyyah, mencari sesuatu hukum syarak, yahussu minan nafas, yang akan sampai pada diri al-ajzi anil mazid, tak mampu lagi dah, setakat itu jadi mampu, artinya mencurahkan maksimum. Siapa yang mencurahkan? Ialah hukum fiqh. Okey, Taji Syari dah habis masa ke? Saya tak ada jam, sebab jam handphone semua dah mati. Okey. Okey, dah okey tu ya. Okey tu masuk apa? Okey. Dari rumusan definisi ijtihad tersebut terlihat ada perbezaan. Jadi ada 3 takrif yang kita pilih, ada 3 perbezaan. Yang tadi tak kuat dengan bazlu, tukar pada istifrag. Kemudian istifrag pun tak cukup, mesti kena ada faqih, baru dia cukup. Ada perbezaan. Hanya saja di dalamnya ditemukan adanya pemahaman yang sangat luas dan saling berkait antara satu dengan kata lain, iaitu kata badlul was'i atau istifragul was'i. Dia berbeza itu. Boleh dijadikan sebagai alat untuk mengecualikan segala bentuk hukum yang didapati tanpa usaha pencurahan kemampuan. Okey, dengan ada yang macam ini, maka kita tak boleh nak tak boleh dianggap ijtihad kalau dia calang-calang, dia berfikir sikit-sikit je. Dia kena fikir maksimum. Itu namanya ijtihad. Dia kena curahkan semuanya. Sebab yang dimaksudkan dengan kedua kata tersebut ialah berusaha semaksimum mungkin sampai merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya. Maka itu syaratnya. Okey. Yang kedua, okeylah, kita berhenti dulu ya, sebab dia berkait-kait ni. A, B, C, D ni berkait. Tak sempat kita nak habiskan. Okey, kita ulang nanti istifrag ni, insya-Allah pada esok pada esok ni. Kita hari ni baru 2 hari kan. Kita hari Isnin kita cuti. Okey, jadi besok kita sambung lagi. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang tak faham? Kita memang kita tak nak hurai panjang-panjang sebab kita nak kejar masa. Jadi kita sekadar nak faham dia. Kalau ada yang tak faham, tanya Okey, kalau tak ada kita tangguh. Okey, insya-Allah kita sambung besok.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.